Ada apa tuan? Kami daripada Korisik nak buat pemeriksaan senjata. Dia bawa masuk senjata tu dalam Pajero. Masa itulah saya nampak 3 buah biji Pajero. Ada 3 Pajero tentera, ada tentera terlibat kan. Diarahkan semua senjata tu dibawa keluar, punggah bawa keluar. Tentang kampus memang banyak senjata dengan masa tu ada istihad jihad. Dia kata anak istihad jihad kita tentang kerajaan. Siapa yang berpaling darah dia halal. Okay, nama saya Khairul Anwar bin Muhammad Arifin, bekerja di Yayasan Takmir Pendidikan ABIM, menguruskan sekolah-sekolah ABIM di seluruh Malaysia. Asalnya saya menyertai Al-Maunah ni, saya ada terbaca iklan mengenai persaudaraan ilmu dalam Al-Maunah. Dia menyatakan bahawa musuh tak boleh rapat, mana kita boleh menjatuhkan atau menepis serangan musuh tanpa bersentuhan. Jadi itu yang menarik minat saya untuk belajar. Kemudian masa itu pertama kali saya melihat arwah Amin. Masa itulah dia menerangkan sedikit tentang ilmu dalam Al-Maunah ni. Kemudian dia tunjukkan, masa itu dia tayangkan sedikit video lah. Ada seorang yang duduk di tengah, bila nak menyerang tu tak dapat rapat. Jadi kita pun semakin minat nak belajar. Pejabatnya ada satu surat perakuan daripada Jabatan Agama Islam Selangor yang mengesahkan bahawa pertubuhan ini bukan haram lah. Dari situ kita yakin bahawa kalau kita join pun tak ada masalah apa. Di dalam Al-Maunah ditanamkan kepada kami supaya ada di dalam diri kami ni semangat untuk menjadi pejuang dan pembela agama. Apabila berlakunya sesuatu, katakan Malaysia ni diserang oleh musuh-musuh Islam, kita lah akan jadi ke depan. Itu yang ditanam sehingga kan ada seksi siri-siri latihan seolah-olah menjadi seorang tentera dan pejuang. Tuan masuk hutan, macam mana nak survive. Sebab dia selalu pesan, dia kata kalau jadi betul-betul esok, inilah suasana yang kita akan hadap. Kalau ikutkan ke Bukit Nyalait tu atas dasar kursus, dapat SMS. Ini dia katakan orang-orang yang terpilih je dapat pergi kan. Pergi kumpul di rumah dia, bergerak ke Perak. Tidak di briefing, ikut je. Sebab kami ni sudah dilatih supaya patuh pada arahan. Jadi apa guru cakap buat gitu buat ini, ikut je. Rahsia dalam rahsia. Sebab ni pernah dididik di Sepang dulu. Memang kami akan ikut arahan. Dia buat ni buat di akhir kursus tu baru dia jelaskan apa tujuan dia buat gini, apa tujuan dia. Tak apa, ikutlah, follow, berhenti di tepi jalan, kita masuk dalam hutan. Tujuh sampai satu spot tu memang dah ramai dah dekat situ yang menunggu. Dari pagi sampai petang tu program kita kat atas tu berzikir. Jadinya petang tu kami diarahkan, dapat arahan turun. Masa itulah saya nampak 3 buah biji Pajero. Ada 3 Pajero tentera, ada tentera terlibat kan. Dia kata kita malam ni ada buat projek dia. Dia dalam kami tu ada dalam 29 orang. Masa tu dia pilih. Jadi saya ni terpilih untuk melaksanakan projek yang nak dilaksanakan malam tu. Masa itulah nampak ada satu kotak dikeluarkan. Dalam kotak tu ada baju celuring. Baju tentera. Masa tu baju tentera tu diagih-agihkan. Kata okey, siapa yang dapat baju tentera disuruh pakai. Lepas tu saya dipakaikan dengan MP dia tu, military police. Lepas tu dia kata okey, tunggu arahan seterusnya. Apa yang saya tergambar ketika itu dalam fikiran saya adalah bahawa Al-Maunah ni asal daripada Indonesia, dibawa oleh Amin masuk ke Malaysia. Al-Maunah di Indonesia ada membuat kerjasama dengan ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Al-Maunah mengajar ABRI seni mempertahankan diri. Jadi gambaran seperti itu yang telah diceritakan Amin, Indonesia pun akan ada kerjasama yang sama dengan Angkatan Tentera Malaysia. Kita duk bayangkan kerjasama tu dah bermula. Mula bermain-main nak bertanya. Saya, sahabat-sahabat lain takut dia kata kau ni banyak tanya pula. Guru dah arahkan, taat je lah. Akhirnya tepat pukul 12 diarahkan kami supaya masuk ke dalam Pajero. Akhirnya sampai di satu tempat, Amin arahkan meja itu turun dan jumpa dengan guard Jamaluddin, salah seorang ahli lah. Turun jumpa dengan tentera yang ada dekat camp tu lah. Diarahkan, saya tengok lah daripada luar. Kemudian dia nampak askar tu pun tidak berpakaian tentera, dia pakai baju biasa dengan kain blekat. Diarahkan buat pumping. Lepas tu dia buka pagar tu, kami pun masuk. Bila masuk, saya dapat arahan daripada walkie-talkie, MP ikut Ana. Saya ikutlah dia, saya follow dia sampai di barek, macam barek tentera. Amin mengarahkan, bangun dia kata, pergi ke Padang Kawat. Dia pergi ke Padang Kawat. Kemudian saya pun follow Amin dan Amin masuk dalam satu store. Masa tu saya nampak senjata bersusun banyak. Ketika itu Amin mengarahkan salah seorang daripada ahli Maunah potong rantai tu. Masa tu saya dah tak sedar hati lah, kenapa kena potong rantai. Lepas tu senjata yang dipotong rantai tu bawa keluar. Bila sampai ke tempat di tepi Padang Kawat tu, saya nampak dah ada askar mula mengisikan peluru di dalam kelopak magazine M16. Kemudian senjata-senjata tadi dah siap diisi, dia minta diorang masukkan dalam Pajero. Sebahagian lain saya nampak diorang ni dah kena ragging, macam ragging kot. Saya tak tahu apa istilah dia kan. Dah kena, ada yang kena rolling, ada yang kena pumping kan. Maknanya diorang macam kena denda lah. Saya dipanggil oleh Amin. MP mari sini. Dia kata tolong ambil nombor sarjan ni. Sarjan tu pun bagi nombor tu saya. Saya tak tahu apa, saya salin je lah. Kemudian Amin arahkan, okey, kami akan datang balik pukul 6.30 pagi. Senjata ni kami ambil untuk buat pemeriksaan. Pastikan semua ada di Padang Kawat tunggu. Ni lepas dah selesai apa semua, tuan masuk balik dalam Pajero, pun keluar. Saya kata lega. Saya dah rasa tak sedar hati, dah lain macam lah suasana dia. Saya ingatkan, bayangkan nak balik Bukit Menyalip. Rupanya dia pergi ke satu tempat lain di camp 304. Saya nampak di pintu tu, pagar tu, dia berhenti kejap. Kemudian ada tentera yang menjaga guard di situ. Dia buka pintu, kami pun masuk. Saya dengar arahan daripada walkie-talkie supaya Pajero nombor 2 ke Amra. Amra ni store senjata lah. Kemudian salah seorang ahli
Haji Maunah turun dan ada tingkap kecil lah. Ada tentera di dalam Amra tu. Ada apa tuan? Dia kata kami daripada Korisik dia nak buat pemeriksaan senjata. Jadi dia orang membuka lah tu, masuk. Kemudian dia bawa keluar senjata tu. Dia bawa masuk senjata tu dalam Pajero. Sumbat. Sehingga kan memang penuh lah. Sampai ke atap lah penuh dia. Dia cakap dengan ada seorang tentera tadi yang dalam Amra tu. Jadi tunggulah, kita orang akan datang balik, hantar balik senjata yang kita ambil ni untuk selepas selesai buat pemeriksaan. Kita orang balik. Dah balik Bukit Menyalalik tu saya rasa lega sikit lah. Diarahkan semua senjata tu dibawa keluar, punggah bawa keluar, susun di kanvas. Tentang kanvas memang banyak senjata dengan masa tu lah, ketika itulah Amin istihad. Masa tu ada istihad jihad, anak istihad jihad, kita tentang kerajaan. Masa tu dah saya dah bulat hati lah. Saya fikir masa tu saya nak balik. Rupanya memang Amin kata siapa yang berpaling darah dia halal. Masa tu saya fikir saya nak balik. Macam mana cara nak balik ni? Saya tak nak terlibat kan. Apa cara saya nak larikan diri? Dah dekat pagi tu saya dipanggil Amin, suruh balik KL. Istihad jihad kat internet. Bila dia cakap macam tu dalam hati, ya Allah, leganya. Senjata yang kita duk pikul dah letak tepi dah, aku tak nak pegang lah. Nanti ada 2 orang yang akan ikut hantar ni, akan buat satu misi lain, tembak kilang Karlsberg dengan Gnistau. Bawa tu dah kata. Kita orang keluar lah, hanya keluar bertiga dan membawa senjata M203. Peluru lebih kurang ada 60 biji peluru dengan 6 butir bom granat lah. Masa balik ke KL tu menempuh beberapa roadblock juga lah. Memang jangan cakap lah punya takut kita kan. Yang buat roadblock tu dia orang pun dengan senjata yang hebat juga. Roadblock tu pun kita bukan roadblock biasa lah. Tapi alhamdulillah lepas kan. Sampai di KL, kami berhenti di satu masjid. Masa tu lah yang salah seorang tadi ahli yang mahir menggunakan senjata tu dia pasang. Berhenti di betul-betul tepi dekat laboratori persekutuan tu. Berhenti di tepi lorong kecemasan tu berhenti. Ngam-ngam memang dengan menghadap dengan kilang Gnistau. Dia pun buka cermin belakang, bom tu, granat tu. Dia nak tarik tu tak boleh tarik. Dia macam tak boleh rapat lah. Macam jam. Tarik tak boleh. Tarik tak boleh. Dia nak standby dah. Cermin dah buka dengan tembak kan. Lepas tu saya kata apa pasal? Tak boleh rapat dia. Kalau macam tu tak payah buat lah. Jangan cuba lagi. Tak boleh. Jangan dah lah tu saya kata kan. Tak pasal kan tarik dia meletup, kita tiga-tiga jalan ni kata. Lepas tu yang tukang bawa kereta kata, tak apa Syekh, kalau kita mati tiga-tiga syahid. Dalam hati, woi dahsyat sebelah ni semangat sungguh kata. Senang kan tak syahid. Akhirnya dah tak boleh jangan, saya cakap jangan buat lah. Hantar balik lah. Mungkin saya kata senjata ni rosak kan ya. Kata tak apalah, kita balik lah. Sampai ke pejabat Maunah. Sampai saya baring dekat tepi pejabat tu. Saya baring tidur. Lepas tu yang sahabat yang pandai mengendalikan senjata tu dia kejut saya. Ni kata, Ana dah repair, dah boleh pakai dah boleh rapat. Saya cakap Ana diarahkan untuk istihad jihad di internet. Akhirnya memang pisah, saya tak ikut sangat. Dia pergi tembak ke Karlsberg tu. Tembakan tu kena pada jana kuasa. Dapat arahan ke Batu Cave, nak tembak ke sana pula. Maksudnya tembakan tu terkena tandas di Batu Cave tu. Jujur lah orang. Saya kata kalau kena orang saya tak tahulah, melibatkan nyawa lagi haru kan. Saya balik ke pejabat, tak buat lagi kerja tu. Kita ambil tindakan supaya tak buat. Ambil risau juga kan, dia orang pakat kok ada geng-geng tahu saya tak buat, nak serang saya, nak bunuh saya ke apa kan. Yalah, kalau ikutkan dulu kita memang tak setuju juga dengan kerajaan, tapi taklah terfikir untuk menjatuhkan kerajaan dengan guna kekerasan. Masih ada jalan pilihan raya lagi kan.